Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 24 Julai bersama saya Fazina Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. 33 pondok tahfiz musnah terbakar. Juga jenazah 5 sekeluarga dikebumi satu liang lahat. Tiga pondok tahfiz Madrasah Al-Imaniyah Jalan Sungai Ular, Kuantan, Pahang musnah dalam kebakaran pagi tadi. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang, Datuk Wan Muhammad Zaidi Wan Isa berkata, struktur pondok daripada kayu dan jarak setiap pondok yang terlalu rapat menjadi faktor kebakaran merebak pantas. Bomba menerima laporan kebakaran pada jam 9.39 pagi sebelum 3 jentera termasuk jentera tangki dari Balai Bomba dan Penyelamat Gebeng dan Indra Mahkota dikejarkan ke lokasi kejadian. Kebakaran, walaupun tempoh masa kita sampai dalam lebih kurang 10 minit atau kurang daripada 10 minit. Tapi disebabkan kayu, bangunan ini daripada kayu pula kayu yang mungkin dah lama dan sebagainya, dan juga kedudukan struktur pondok-pondok ni begitu rapat. Dan ada pun kalau kita tengok bumbung tu bercantum pun. Yang itu yang membantu dari segi kemerebakan yang begitu cepatlah. Bomba berdepan kesukaran untuk mengawal kebakaran kerana ketiadaan pilih bomba dan terpaksa menggunakan air dari sungai berhampiran sejauh 300 meter dari lokasi kebakaran. Kebakaran bagaimanapun berjaya dikawal sepenuhnya sekitar jam 10.30 pagi tadi. Tiada kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan kerana ketika kejadian semua pelajar sedang bercuti. Punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. 5 sekeluarga maut dalam nahas di Jalan Raya Timur Barat JRTB Jeli Gerik berhampiran kawasan rehat dan rawat RNR Titiwangsa semalam. Siasatan awal, polis mendapati truk pikap jenis Toyota Hilux hilang kawalan lalu bertembung dengan Pro2 Alza yang dinaiki 5 sekeluarga itu. Ketua Polis Perak Datuk Mio Farid Alatrash Wahid berkata Toyota Hilux itu telah masuk ke arah jalan bertentangan lalu bertembung dengan kenderaan pelbagai guna MPV itu yang dalam perjalanan dari arah Jeli ke Gerik. Impak daripada kemalangan itu menyebabkan pemandu dan 4 penumpang Pro2 Alza meninggal dunia di tempat kejadian. Kesemua mangsa berasal dari Sungai Petani dan Lunas, Kedah. Manakala pemandu termasuk 4 penumpang Toyota Hilux yang berasal dari Tumpat, Kelantan mengalami kecederaan dan menerima rawatan di Hospital Jeli. Kes disiasat mengikut Seksyen 41/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dalam pada itu, jenazah 5 sekeluarga yang maut dalam nahas di Jalan Raya Timur Barat JRTB Jeli Gerik berhampiran kawasan rehat dan rawat RNR Titiwangsa semalam selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di Tanah Perkuburan Islam Masjid Jamik Haji Abdul Rashid, Sungai 2, Butterworth, Pulau Pinang petang tadi. Jenazah Muhammad Rodi Osman 64 tahun, Sharifah Rohana Said Sagaf 59 tahun, Siti Aisyah Muhammad Rodi 32 tahun dan Ahmad Humaini Abu berusia 32 tahun serta seorang kanak-kanak perempuan Zarahana Ahmad Humaini 6 tahun dikebumikan selepas Zohor kira-kira 2.50 petang. Kira-kira 500 ahli keluarga dan saudara mara serta sahabat handai mangsa hadir memberi penghormatan terakhir buat jenazah. Terdahulu, jenazah kelima-lima mangsa dibawa dari Hospital Gerik dan tiba di masjid di Sungai 2 kira-kira jam 12.56 tengah hari. Suasana pilu menyelubungi ruang masjid apabila anak mangsa dan ahli keluarga yang lain tidak dapat menahan perasaan sebaik menatap wajah kesemua mangsa buat kali terakhir. Jenazah yang sudah siap dikafankan disembahyangkan selepas solat Zuhur sebelum dikebumikan. Dalam kejadian jam 3.45 petang Sabtu, 5 sekeluarga yang menaiki kenderaan pelbagai guna MPV jenis Pro2 Alza maut selepas bertembung dengan pacuan 4 roda 4-wheel Toyota Hilux. Kemalangan itu dipercayai berpunca daripada pemandu 4-wheel yang memandu dari arah Gerik ke Jeli, Kelantan hilang kawalan lalu memasuki laluan bertentangan sebelum bertembung dengan kenderaan dinaiki 5 sekeluarga berkenaan.
Kira-kira 30 pemilik rumah teres di Taman Cendrawasih Kuantan berdepan dengan hakisan yang semakin teruk. Lebih membimbangkan, hakisan itu semakin hampir dengan kediaman mereka. Menurut penduduk, jika sebelum ini jarak tebing sungai kira-kira 20 meter, namun kini dianggarkan hanya 5 meter dari dinding rumah. Hakisan yang bermula sejak 2012 ketika banjir besar menjadi semakin serius setiap kali tiba musim tengkujuh. Hakisan itu juga turut menyebabkan beberapa kawasan jalan rosak dan berlubang. Dulu mana? Dulu sebenarnya ni kawasan ni 20 meter sebenarnya. Lebih kurang lah daripada rumah ni kan. Jadi oleh kerana hakisan yang kuat daripada dah sekian lamanya, jadi dah tinggal lebih kurang dalam 5 meter je antara air tebing sungai tu nak ke rumah ni. Bimbang tak? Memang bimbang lah. Bimbang sangat-sangat lah keadaan sekarang ni. Dulu tu jauh lah, dulu air sikit. Sekarang tengok ada longkang, macam longkang lah sekarang. Takut tak? Betul, takut rumah jatuh lah. Yelah, betul lah. Kita duduk sini sudah 30 lebih tahun. Saya cuma nak minta jalan ni lah ditampar yang mana yang berlubang tu sebab tepi sungai ke. Takutlah. Tak pernah berlaku ke orang jatuh tubuh benda? Banyak kali dah. Ya? Anak sendiri pun jatuh. Sebab dia duduk nak tengok sungai tu. Brok jatuh dalam lubang tanah. Ada di antara mereka pernah membuat aduan kepada sebuah agensi kerajaan, namun tiada maklum balas diterima. Justru mereka berharap pihak berwajib mengambil tindakan segera supaya memastikan hakisan sungai itu dapat diatasi sebelum mengancam keselamatan penduduk. Polis menemukan satu rangka manusia dalam sebuah kereta yang ditarik keluar dari sungai api-api di Nenasi, Pekan Pahang. Mayat dipercayai seorang lelaki yang dilaporkan hilang sejak hampir 10 bulan lepas. Ketua Polis Daerah Pekan, Superintendent Muhammad Zaidi Madzin berkata mayat ditemukan dalam kenderaan Nissan Grand Livina yang dijumpai seorang lelaki warga emas semasa dia mengalihkan besi dari jalan ke tepi sungai berkenaan pada 11.40 pagi semalam. Kenderaan itu mempunyai kerosakan pada bahagian hadapan, kiri dan kanan. Pemeriksaan di dalamnya menemukan mayat yang diselaputi lumpur serta pas pekerja yang didaftarkan atas nama Muhammad Iman Akmar. Siasatan awal terhadap nombor pendaftaran kenderaan mendapati ia dikaitkan dengan laporan kehilangan yang dibuat di Pasir Gudang Johor oleh ahli keluarga lelaki bernama Muhammad Iman Akmar Zulkarnain. Muhammad Zaidi berkata rangka mayat itu dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Afzan Kuantan untuk bedah siasat, manakala kenderaan itu ditarik ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Pekan bagi siasatan lanjut. Pada 30 Oktober tahun lepas, seorang wanita Asmawati Kadir, 55 tahun, membuat laporan polis berhubung kehilangan anaknya, Muhammad Iman Akmar, 24 tahun, yang didakwa gagal dihubungi selepas keluar rumah di Johor sekitar 1 pagi 29 Oktober 2021 untuk ke tempat kerja di Kemaman, Terengganu. Muhammad Iman Akmar dikatakan memandu seorang diri dan ahli keluarganya memuat naik gambar mangsa serta kereta itu di media sosial bagi meminta bantuan orang awam mencarinya. Selepas ini, vape bukan alternatif rokok. Alhamdulillah bertemu kembali. Akhir-akhir ini, generasi milenial khususnya cenderung menggantikan rokok kepada vape atau rokok elektronik. Malah mereka yang tidak merokok juga mencuba rokok elektronik kerana menyangka ia lebih selamat. Lebih membimbangkan, golongan pelajar sekolah turut menjadikan rokok elektronik ini sebagai mainan baru. Menurut Pegawai Perubatan Dr. Syed Ali Fauzan Syed Muhammad, perbuatan menghisap rokok elektronik bagi menggantikan rokok adalah alternatif yang sia-sia. Menurut Dr. Syed Ali Fauzan, kandungan nikotin dalam rokok elektronik amat tinggi dan boleh menyebabkan pelbagai komplikasi seperti masalah pernafasan yang mungkin boleh membawa kepada kematian. Antara bahan-bahan yang terdapat dalam vape ni adalah nikotin, vegetable glycerin ataupun kita panggil VG, propylene glycerol ataupun kita panggil PG, serta dicampurkan juga dengan bahan pewarna dan perisa serta bahan-bahan lain. Jadi bahan-bahan ini dapat menyebabkan komplikasi yang kita panggil sebagai pleural effusion, di mana terdapat cecair di dalam ruangan antara paru-paru dan bahagian
dada. Jadi cara untuk mengeluarkan cecair ini kita namakan sebagai thoracosintesis ataupun thoracostomy, yang kita tebuk dinding dada sakit untuk mengeluarkan cecair itu. Jelasnya rokok elektronik bukan alternatif untuk berhenti merokok. Ini kerana ia mempunyai jumlah bahan kimia yang sama dan tidak membantu dalam mengurangkan ketagihan merokok. Okey, pada pendapat saya ini adalah konsep yang salah apabila mereka nak berhenti merokok dan menggantikan pula dengan vape ataupun e-cigarette, kerana ada kajian yang mengatakan bahawa vape ataupun e-cigarette ni adalah kurang bahaya daripada merokok ataupun sebaliknya. Dan terdapat juga cara-cara lain seperti di klinik kesihatan kita ada menganjurkan klinik berhenti merokok ataupun kita boleh bagi cara lain untuk mengurangkan rokok. Baru-baru ini tular di media sosial, seorang lelaki terpaksa ditebuk dada akibat komplikasi paru-paru dipercayai akibat tabiat menghisap rokok elektronik. 40% pembuli pernah menjadi mangsa buli sehingga mengalami masalah emosi. Kajian mendapati rata-rata mangsa kemudiannya akan membuli individu lain bagi meredakan kekalutan emosi terbabit. Menurut pakar psikiatri Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Dr. Rozanizam Zakaria, kajian juga mendapati ramai mangsa buli tidak mendapatkan bantuan, sebaliknya memendam rasa. Sehubungan itu, katanya masalah buli dilihat bagaikan tiada penyelesaian dan berlaku berulang kali seperti satu kitaran. So contohnya kalau dia dibuli di sekolah, dia tak boleh nak buat apa dekat sekolah, balik rumah dia bully adik-adik yang lebih kecil ataupun orang-orang yang ada dekat sekeliling mereka. Dan kita tengok kitaran yang sama lah. Ibu ayah antara yang terlibat dengan bully ni, mereka yang membesar dalam suasana keluarga yang ada elemen agresif. Contohnya ibu ayah terlibat dengan dadah, keganasan rumah tangga, ataupun ada isu-isu elemen-elemen keganasan fizikal dalam rumah tangga yang mereka nampak. Jadi mereka ulang kitaran tersebut dalam kehidupan mereka. So apa yang ada di rumah tu dibawa ke sekolah lah. Dr. Rozanizam berkata masalah berkenaan sekiranya tidak diatasi boleh mencetuskan isu lain seperti penderaan dalam keluarga dan halusinasi. Sehubungan itu, Dr. Rozanizam menasihatkan keluarga dan individu terdekat membantu mangsa buli mendapatkan rawatan daripada pakar. Ujar beliau, rawatan dan khidmat nasihat penting kerana sekiranya tidak diubati boleh mempengaruhi kesihatan mental mangsa buli hingga ke hayat. Beliau berkata demikian selepas menghadiri seminar psikologi kesihatan Hentikan Buli Peringkat Negeri Terengganu yang disempurnakan oleh Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Kasimani Embong di Kuala Nerus. Dalam pada itu, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kes buli di tempat kerja menyumbang kepada pelbagai masalah termasuk peningkatan risiko kesihatan dan melemahkan prestasi kerja. Menurut beliau, buli di tempat kerja berlaku dalam pelbagai bentuk. Ia termasuk disabotaj, dimalukan atau dipulaukan rakan sepejabat. Buli di tempat kerja juga mungkin melibatkan ugutan, gosip, jenaka yang menyinggung perasaan dan memperkecilkan seseorang individu. Jelas beliau, semua pihak perlu lebih memahami dan menghayati bahawa perbuatan buli bukan sahaja boleh berlaku terhadap pelajar sekolah dan universiti, malah orang dewasa dan bekerjaya pun tidak terkecuali menjadi mangsa. Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata walaupun bukan secara fizikal, gejala buli yang dilakukan melalui pertuturan dan gangguan emosi boleh mendatangkan kecederaan kepada emosi seseorang. Tambah beliau, Malaysia kini berada di tangga ke-6 tertinggi di dunia dan kedua di Asia dalam masalah buli, terutamanya dalam buli cyber. Polis memanggil 30 individu termasuk penganjur Perhimpunan Tanda Pagar turun untuk diambil keterangan. Ketua Polis Daerah Dang Wangi ACP Nur Delhan Yahya berkata individu yang dipanggil untuk hadir pada esok dan Selasa itu akan dimaklumkan identiti mereka selepas polis selesai merakamkan keterangan masing-masing. Memetik laporan Al-Hijrah Online, Nur Delhan berkata polis akan melengkapkan kertas siasatan sebelum sebarang tindakan lanjut diambil. Semalam, polis membuka satu kertas siasatan mengikut Seksyen 9 Fasal 5 Akta Perhimpunan Aman 2012 terhadap perhimpunan tersebut yang diadakan di hadapan sebuah pusat beli belah di Jalan Tuanku Abdul Rahman di Ibu Negara. Perhimpunan yang diadakan semalam dihadiri kira-kira 100 individu terdiri daripada mahasiswa serta ahli politik dipercayai tidak mematuhi peruntukan undang-undang.
Semalam berita Al-Hijrah melaporkan Perhimpunan Haram tanda pagar turun yang bertujuan untuk menyuarakan nasib rakyat yang berdepan kos sara hidup tinggi telah menjejaskan peniaga di Jalan Tuanku Abdul Rahman. Peniaga dilaporkan terpaksa menanggung kerugian kerana pelanggan takut mengunjungi premis mereka selain jalan-jalan masuk utama ditutup. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menangguhkan pelaksanaan kemudahan cuti bersalin beralaun penuh kepada guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah Wanita. Ketua Pengarahnya, Datuk Hakimah Muhammad Yusof berkata ini kerana Kementerian Kewangan pada 6 Julai lalu berpendapat pelaksanaan kemudahan tersebut tidak sesuai buat masa ini kerana kedudukan status perjawatan guru kafah. Dalam satu kenyataan hari ini, Datuk Hakimah berkata sebagai mematuhi saranan dan pandangan tersebut, JAKIM telah mengeluarkan surat penangguhan pemberian kemudahan tersebut pada 21 Julai 2022. Tambah beliau, JAKIM kini dalam usaha membuat rayuan kepada Kementerian Kewangan dan sedang menjustifikasi langkah yang dibuat untuk pertimbangan semula kementerian itu. Menurutnya, Januari lalu JAKIM telah mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan program kafah baharu tahun 2022 untuk digunapakai oleh semua agensi pelaksana kafah. Antara perkara baharu dimasukkan dalam peraturan tersebut merupakan kemudahan cuti bersalin beralaun penuh yang diberikan kepada guru kafah wanita sekali dalam tempoh kontrak yang berkuat kuasa yang sebelum ini tidak pernah diberikan. Keputusan tersebut dibuat sebagai salah satu usaha dan inisiatif JAKIM dalam menjaga kebajikan golongan guru kafah wanita yang bersalin. Rejim Zionis tembak pejuang Palestin di Nablus. Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO mengisytihar cacar monyet monkeypox sebagai kecemasan kesihatan global iaitu tahap amaran paling tinggi bagi sesuatu penyakit. Ketua Pengarahnya Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata kes itu kini sudah dilaporkan di 75 negara. Outbreak has continued to grow and there are now more than 16,000 reported cases from 75 countries and territories and 5 deaths. Jelas Tedros, Jawatankuasa Penilai WHO memaklumkan risiko cacar monyet adalah sederhana di seluruh dunia kecuali di rantau Eropah yang berada pada tahap tinggi. Ketika ini cacar monyet dilaporkan merebak cepat di seluruh dunia melalui kaedah penyebaran baharu, tetapi WHO hanya mempunyai maklumat yang terhad mengenai perkara itu. Jelas Tedros, walaupun beliau mengisytiharkan ia kecemasan kesihatan global, namun setakat ini wabak berkenaan banyak menjangkiti golongan lelaki yang melakukan hubungan seks dengan lelaki, terutama bagi individu yang mempunyai ramai pasangan seksual. Menurut WHO, cacar monyet lebih menjejaskan kanak-kanak, wanita hamil dan individu yang mengalami gangguan sistem imunisasi. Sekumpulan tentera Zionis melakukan serbuan di sebuah kejiranan di Nablus, Tebing Barat tengah malam semalam. Tindakan itu menyebabkan 2 pemuda Palestin maut selepas ditembak rejim. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin, mangsa maut Abdul Rahman Jamal Sulaiman Sob, 28 tahun, yang ditembak di bahagian kepala, manakala Muhammad Azizi, 25 tahun, meninggal dunia selepas peluru menembusi dadanya. Sementara itu, agensi berita Palestin Wafa melaporkan tentera Israel memasuki kejiranan Al-Yasmini di bandar Nablus sebelum waktu subuh secara hendap. Tentera Zionis kemudian mengebom rumah mangsa dan melepaskan tembakan bertubi-tubi sebelum membunuh 2 pejuang berkenaan. Kumpulan Brigade Syuhada Fatah Al-Aqsa mendakwa 2 yang maut itu adalah ahlinya. Selain mangsa maut, sekurang-kurangnya 12 mangsa tercedera dengan seorang daripada mereka kritikal selepas berbalas tembakan dengan tentera rejim. Kebakaran hutan di California semakin memburuk apabila 3,800 hektar terbakar dalam tempoh 24 jam. Keadaan itu berlaku susulan Amerika Syarikat kini berdepan gelombang haba ekstrim dan suhu panas dijangka akan terus meningkat. Menurut Pegawai Jabatan Perhutanan dan Perlindungan Kebakaran California, Hector Vasquez, lebih 500 anggota bomba sedang berusaha memadamkan api dengan bantuan pesawat. Selain hutan, kawasan kediaman turut terbakar dan memaksa lebih 6,000 penduduk dipindahkan. Gelombang haba berterusan itu dijangka meningkatkan lagi risiko kebakaran yang lebih besar
seperti yang berlaku di lokasi berhampiran Taman Negara Yosemite Jumaat lalu. Kebakaran besar menyebabkan abu tebal, harta benda musnah apabila kenderaan rosak dan rumah hangus. Selain California, berpuluh-puluh lagi negeri seperti Oklahoma, Texas, Boston dan Philadelphia turut mengalami suhu panas melampau melebihi 40 darjah Celsius. Dan berikut berita antarabangsa pilihan. Seorang lelaki digelar sebagai hero kerana berjaya menangkap seorang kanak-kanak perempuan 2 tahun yang terjatuh dari tingkat 5. Berdasarkan rakaman video, Shen Dong bersama seorang wanita ternampak kanak-kanak berkenaan tersangkut di tingkap sebelum terjatuh. Namun Shen Dong berjaya menangkapnya dan kanak-kanak berkenaan selamat tanpa kecederaan. Di Brazil, seorang pembina badan tidak mahu berhenti menyuntik badannya dengan minyak khas kerana mahu mencantikkan dirinya. Valdir Sigato kini kelihatan besar daripada saiz asalnya kerana sudah menyuntik sejak 2016. Meskipun telah dilarang dan diberi amaran oleh doktor, namun Valdir enggan mengikut nasihat itu kerana obses dengan perubahan fizikalnya sekarang. Berang dengan tindakan pemimpin yang tidak bertanggungjawab, penduduk di sebuah perkampungan di daerah Gadak memilih seekor kerbau untuk merasmikan pondok bas yang dibaiki mereka sendiri. Difahamkan pondok bas berkenaan telah dibina 40 tahun lalu namun telah mengalami kerosakan pada bahagian bumbung sejak 10 tahun lepas. Meskipun aduan telah dibuat namun masih tiada tindakan dan penduduk kampung mengambil keputusan membinanya semula sendiri. Sekian berita Al-Hijrah. Ikuti Globe Al-Hijrah 8.45 malam ini dengan tajuk Idlib diserang lagi. Jangan lupa ikuti kami di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok. Dan jangan ketinggalan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum dan selamat malam.